naik daripada menteri, Anwar akan lakukan reform. Ini reformnya apa? Ya, tidak ada persoalan kaum. Soalannya apa? Rasuah, penyelewengan. Ini masalahnya. Ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi dan sebagainya. Saya baca juga masa di dalam penjara dan sebagainya. Ini yang disebut oleh kaila rakuna dunatal bainal aghniya'i minkum, surah Al-Hajj. Jelas, jangan kamu biarkan harta itu berlega-lega di kalangan orang kaya, di kalangan kamu. Ini yang diperjuangkan oleh Anwar Ibrahim. Kupasannya dulu daripada dia berlawan di Baling sampai hari ini. Itu konsisten. Dan ini tidak diterima. Walaupun dia lama je dalam UMNO, sampai jadi timbalan Presiden UMNO, UMNO itu sebagai sebuah parti tidak menerima hakikat ini. Banyak orang dah mula tak senang dengan saya. Saya semalam di Kelantan, ada kawan di Kelantan bagi tahu dia didatangi oleh beberapa pemimpin yang bagi tahu janganlah ikut gerak ni. Dia kata, gerak ni dah jadi pressure group dalam parti pula. Dia pula pressure parti. So dia kata apa? Dia jawab apa? Dia kata, tak apalah pressure. Benda tak betul kita pressure. Dia kata itu. Ya, memang kita pressure. Well, and yes, we have to speak out. Sebab selama 22 bulan kita berkuasa, ya, kita tengok sendiri banyak perkara tak yang patut berlaku, tak berlaku. Kerana there is no one yang really pressure. Ingatkan, kita pemimpin kita ni pun. Ya, ada yang lupa juga. Ada yang kabur juga. Dia pimpin video kabur satu hal lah. Ya. Tapi ni pemimpin dapat jawatan kabur, masih ada juga. Kan? Dulu okey, tapi bila dapat jawatan nampak lain macam sikit. Kan? Cakap pun dah tak tegas macam dulu. Kan? Berkompromi lebih kurang. Kan? Dengan orang seperti Mahathir. Kan? Jadi kita perlukan satu kumpulan yang tegas, yang keras. Tentulah kita tidak disenangi oleh ngarang beberapa pimpinan. Saya selagi Datuk Seri Anwar tak bagi whistle, bagi saya berhenti, saya okey lah. Saya kenal Datuk Seri Anwar lebih daripada dia orang semua. Saya tahu mana bila dia tak suka, mana bila dia tak setuju, saya tahu. Setakat ni saya buat gerak, dia tak pernah cakap you stop. Sebab saya tahu maknanya signal dia jelas. Dia minta saya jalan sebab dia pun perlu. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha. Saya sosial politik dia. Saya masih ingat lagi. Malam 2 September. Orang semua tahu 2 September nya. Dia sebelum 2 September tu, malam 1 September tu, kita dah tahu dah. Saya masih dengan dia masa tu. Masa tu kita selalu buat sembahyang hajat tiap malam. Sebab kita dah tahu Mahathir macam-macam ada konspirasi dan fitnah. So kalau saya masih ingat lah, kan buku 50 dalil dia sebar luas. Ini kelompok-kelompok Mahathir ni, geng-geng dia semua ni. Jadi Anwar kata kita sembahyang hajat. Jadi malam 2 September itu, tiba Anwar panggil saya, dia kata, Izam, you stay back. Ada benda yang nak bagi tahu. Habis orang dah balik semua, saya tinggal berdua dengan dia. Dia kata, I got information. Dia kata, Mahathir panggil semua ketua menteri besar malam ini di rumah dia. And he didn't inform me. There must be something wrong. Dia kata, something very fishy. Can you check? Jadi saya check lah dengan menteri besar. Saya sosial politik TPM. Saya call lah menteri besar selalunya sosial politik TPM call. Menteri besar jawab lah. Dia nak mampus. Tak jawab. Kita sosial politik TPM. Malam tu tak jawab. Mungkin dia dalam mesyuarat. Jadi saya call dia punya pegawai khas, call dia punya bodyguard. Dia kata tengah mesyuarat dengan PM. Jadi confirm mesyuarat dengan PM. So dia kata okey, habis mesyuarat, call saya balik. Saya tunggu. Ada message. Bos TPM nak bercakap dengan dia. Lepas pukul 2, satu phone pun tak on. Semua tutup phone dah. So Anwar pemandang saya, dia kata, Zam, nak bagi balik dulu lah, dah pukul 2. Masa tu dia dah tahu. So besok dia terus serang Mahathir. 2 hari bulan pagi. Dia pejabat Mahathir, dia pergi jumpa Mahathir, dia tanya Mahathir, betul you panggil? Lepas tu bertengkar. Pertengkaran yang bersejarah lah, antara PM dan TPM. Sampai keluar dengar Anwar menjerit tinggi suara dengan Mahathir. Jadi saya, masa tu, saya balik ke pejabat, dalam kewangan, dia tak boleh masuk pejabat. Polis dah kepung pejabat saya. Saya kata, ini pejabat saya. Betul lah pejabat. Tapi kita dah parahan, semua pejabat menteri dengan susah menteri, semua polis tak bagi masuk. Sebab kita nak geledah. So dia geledah mana? Saya pejabat saya tak ada, file tak banyak. Sebab saya bukan kaki projek. Yang banyak buku. Habis geledah buku, cari setiap helai. Sebab dia takut ada dokumen seselit dalam buku tu. Ini kira perasuah ni. Cukup takut. Jadi saya tunggu pos kabinet petang tu.
Saya pasal setiap hari Rabu selepas mesyuarat kabinet mesti ada pos kabinet di Kementerian Kewangan. Saya susah politik, saya masuk dalam mesyuarat. Jadi sebelum masuk mesyuarat saya akan tunggu Datuk bos lah dekat pejabat masa tu. So dia bagi tahu saya, Zam, he asked me to resign. I refuse. I asked him to sack. So dia masuk, kita masuk. So masuk mesyuarat pos kabinet masa tu Gubernur Bank Negara, KSP, KWSP Chief, semua ada. SC Security Commission Chief, semua lah top Minister of Finance punya officers. Anwar bagi tahu, dia kata this is my last time sharing this meeting. I won't be here anymore. The Prime Minister asked me to resign because I cannot compromise with him. He asked me to save, maksud itu krisis ekonomi. He asked me to save all the giants, all the big capitals, all the big tauke, all the big companies. I refused. I want a package which is more comprehensive. Saving juga syarikat-syarikat kecil. Dan Mahathir refused. Dia sibuk dengan kroni-kroni dia. Dia bagi I one list untuk selamatkan orang-orang ni dulu. I cannot accept. Dalam mesyuarat saya ada masa tu. That's why I cannot accept. He asked me to resign, I won't. He can sack me. If he sack me, I will fight him. Dia cakap dalam mesyuarat. Lepas tu dia keluar. Itulah Anwar. Itulah pertemuannya. Itulah pertarungannya antara Mahathir dan Anwar sehingga ke hari ini. Mahathir ni macam mana lah dia kona pun, dia mewakili kelompok kapitalis, kelompok perasuah, kelompok tokoh-tokoh besar. Bukanlah salah tokoh-tokoh besar ni, tapi kebanyakan tokoh besar yang kroni ni memang bersama dengan mereka dan anti kepada reform. Ini pertentangannya, ini pertarungannya. Dan jadi kita harus fokus dengan pertarungan ini. Sebab itu mereka akan mainkan. Sebab itu sekarang mereka mainkan apa dia? Khutbah-khutbah yang Jumaat. Saya tak tahu lah di Selangor, saya Jumaat lepas di Perak. Dan lepas tu dia kawan daripada Terengganu, Kelantan, bagi tahu. Khutbah Jumaat dah mula cerita. Kita kena pertahankan kerajaan Melayu Islam. Tengok. Dia dah mula main. Inilah dan ini cabaran kita. This is our, dan saya minta ke kawan ni di Bukit Jelutong, ni kawasan elit Melayu. We have to find, we have to make them understand. Masalah kita ialah masalah rasuah. Bukan masalah kita hilang kerajaan Melayu Islam. Takkan hilang. DAP tu tak sampai 60 pun, tak sampai 50 pun. Dia tak boleh buang kita. Dia tak boleh hapuskan kerajaan Melayu Islam. Masalah kita ialah masalah kerajaan Melayu Islam yang rasuah. Itu masalah dia. Dan mereka mainkan isu ini sebab apa? Sebab mereka nampak Anwar sudah dekat menjadi Perdana Menteri. Dan Anwar naik jadi Perdana Menteri, Anwar akan lakukan reform. Ini reformnya apa? Tidak ada persoalan kaum. Soalannya apa? Rasuah, penyelewengan. Ini masalahnya. Ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi dan sebagainya. Saya baca juga masa di dalam penjara dan sebagainya. Ini yang disebut oleh kaila lakuna dunatal bainal aghniya'i minkum, surah Al-Hajj. Jelas, jangan kamu biarkan harta itu berlega-lega di kalangan orang kaya, di kalangan kamu. Ini yang diperjuangkan oleh Anwar Ibrahim. Kupasannya dulu daripada dia berlawan di Baling sampai hari ini. Itu konsisten. Dan ini tidak diterima walaupun dia lama di dalam UMNO sampai jadi timbalan Presiden UMNO. UMNO itu sebagai sebuah parti tidak menerima hakikat ini. Kerana mereka anti reform. Mereka adalah kelompok-kelompok yang berkepentingan yang disebut dalam surah Al-Hajj itu. Mereka yang berkepentingan yang hanya mau harta itu berlegar-legar di kalangan mereka. Ini yang Anwar tentang. Dalam UMNO dia tentang, dia terpelanting. Dia keluar, dia bersama-sama dengan kawan yang lain untuk mengangkat terus dengan agenda ini. Dan Alhamdulillah, hari ini, malam ini saya boleh bagi tahu saudara, dia memang ada cukup numbers. Numbers dia bukan kecil, besar. Majoritinya besar. Bukan 100 belas-belas. 120, 130 mungkin. Cukup besar. Kerana ini perjuangan dia. Dia jadi pemimpin, dia buatlah kerja tu. Kita setakat tahu tu sudah. Jangan cerita pula siapa, macam mana pula. Tak payah. Saya pun tak nak tahu pun sebab saya nak fokus kerja kita. Kerja kita apa? Kerja kita bina dia kawan. Kerja kita jumpa kawan kita. Kerja kita bagi tahu pada kawan kita. Kerja kita tarik kawan lama yang masih bersama dengan kita untuk fahamkan this is the time. This is the time, a defining moment, but at the same time, it can be a time that they might destroy us once and for all. Because Anwar is just too risky for them. Because Anwar brings the agenda of reform and Anwar tidak mau berganjak. He's undeterred.
Ya, dia tak mahu berganjak sama sekali. Ya, orang kata macam mana pun dia kata tidak. Saya tidak akan mempertahankan politik perkauman. Ya, I have done enough, I've seen enough, and to me apa yang berlaku dalam negara kita ialah masalah rasuah, masalah penyelewengan, dan kita mesti selesaikan itu. This is going to be my main agenda. Sebab itu dia diserang. Ini diserang hebat. Dan kita kena faham semua. Ini kelompok-kelompok yang bereducated, berpengaruh. Ya, di kawasan Bukit Jelutong di Shah Alam. Ya, this is the place. And I believe in you. Shah Alam is not just ordinary city. Ya, dia memang menggabungkan ramai kelompok-kelompok cendekiawan, ya, agamawan, ya, kelompok-kelompok profesional. Kita kena bangkit, saudara. Khususnya orang Melayu. Cukuplah. Sampai bila kita nak main politik perkauman? Sampai bila kita nak takut dengan DAP? Sampai bila kita nak takut dengan bangsa lain? Sampai bila, ya, kita nak pinggirkan persoalan besar tentang rasuah dan penyelewengan yang menghambat bangsa ini berkurun, ya, saban waktu dari satu Perdana Menteri ke satu Perdana Menteri. Ceritanya cerita duit hilang, cerita dia tentang bilion hilang, ceritanya tentang orang rakyat biasa yang melarat, ya, dasar-dasar yang tak berguna, dasar-dasar yang bocor dan tiris. Sampai bila? Dan kita boleh melupakan semua masalah besar ini hanya dengan DAP. Hanya dengan masalah. Saya tak kata DAP sempurna. Saya pun kritik DAP. But it is not the main problem. Dan kita boleh selesai, we can fix that. Yang kita tak boleh selesai selama ini, saudara, ialah kita punya pemimpin-pemimpin, ya, yang rasuah, menyeleweng, ya, yang and tidak rasa remorse, tak ada rasa kesal. Ya. Pemimpin UMNO tak ada seorang pun saya tengok tampil, melainkan mungkin Khairi sikit lah. Itu pun sikit-sikit. Bukan betul-betul pun. Ya. Yang kata 1MDB ni is real, then we have to be serious about it. We have to ask our ex-prime minister, our ex-leader to be responsible. Satu orang. Yang lain, ada kawan yang ketua muda, tak anak buah saya dulu, sama belajar dengan saya Universiti Islam, bukan universiti biasa. Sepatah pun tak sebut pasal 1MDB. Boleh percaya pula, belajar sampai tinggi-tinggi universiti, tapi boleh percaya pula dengan kata ini derma daripada Arab. So mana kita punya conscience? And that's why we have to stand up. And this is our country. Dan ini perjuangan kita. Dan kalau kita tak menang kali ini, saudara, saya tak nampak, kan, jalannya. Sebab itu saya dan kawan-kawan dalam gerak, we have to be very fast. Kita bergerak very fast, deras, dan juga keras. Kita memang very uncompromising. Banyak orang dah mula tak senang dengan saya. Saya semalam di Kelantan, ada kawan di Kelantan bagi tahu dia didatangi oleh beberapa pemimpin yang bagi tahu janganlah ikut gerak ni. Dia kata gerak ni dah jadi pressure group dalam parti pula. Dia pula pressure parti. So dia kata apa? Dia jawab apa? Dia kata tak apalah pressure. Benda tak betul kita pressure. Dia kata itu. Ya, memang kita pressure. Well, and yes, we have to speak out. Sebab selama 22 bulan kita berkuasa, ya, kita tengok sendiri banyak perkara tak yang patut berlaku tak berlaku. Kerana there is no one yang really pressure. Ingatkan, kita pemimpin kita ni pun, ya, ada yang lupa juga. Ada yang kabur juga. Dia pimpin video kabur satu hal lah, kan? Tapi ini pemimpin dapat jawatan kabur, masih ada juga, kan? Dulu okey, tapi bila dapat jawatan nampak lain macam sikit, kan? Cakap pun dah tak tegas macam dulu, kan? Berkompromi lebih kurang, kan? Dengan orang seperti Mahathir, kan? Jadi kita perlukan satu kumpulan, kan? yang tegas, yang keras. Tentulah kita tidak disenangi, ya, oleh sekarang beberapa pimpinan. Saya selagi Datuk Seri Anwar tak bagi whistle, bagi saya berhenti, saya okey, ya. Kan, saya kenal Datuk Seri Anwar lebih daripada dia orang semua. Saya tahu, kan, mana bila dia tak suka, mana bila dia tak setuju, saya tahu. Kan, setakat ni saya buat gerak, dia tak pernah cakap, you stop. Kan, sebab saya tahu, maknanya signal dia jelas. Kan, dia minta saya jalan sebab dia pun perlu. Ya, perjuangan ini perlu pada satu kelompok yang keras, yang tak kompromi. Sebab tu kadang saya tegur Menteri Besar. Kan, Menteri Besar ni adik saya. Ya, saya bawa dia masuk ni dalam parti ni daripada universiti lagi, kan? Saya bekerja dengan saya di Institut Kajian Dasar sebenarnya. Jadi saya kenal betul. Tapi bila saya nampak slow, bila saya nampak ada ruang diberikan, sama ada dia sengaja atau tidak sengaja, tapi nampak ruang itu ada, ya, kepada Azmin, kepada Zuraida, kepada kelompok-kelompok ini, ya, saya terpaksa cakap. Orang lain tak boleh cakap depan, saya cakap tegang, because kita kena selamatkan. Kita kena selamatkan. Ini perjuangan Selangor ni very important. Ini negeri penting bagi reformasi, ya, ini negeri asas reformasi, ya, dan masih banyak lagi kelompok-kelompok ini, ya, elemen-elemen kartel ini, elemen-elemen Azmin ini Zuraida ni, dan orang-orang dia, ya, banyak di Shah Alam ni pun ada, betul tengok.
Ada Tengku Angguk lah. Kan? Betul lah tu. Ya betul. Dia tak payah Tengku Angguk, kita tahu juga. Ya, ada yang sampai jadi ahli majlis. What is this? And there is no rectification. Tak ada pembetulan. There is no correction. Mungkin salah pandang apa, kita tahulah banyak pelantikan. Kan? Mungkin salah pandang. Tapi bila kita tegur, ubahlah. Apa yang susah nak ubah ni? Kan nama reformasi. Dia kata ni kerajaan reformasi. Apa ini bukan kerajaan reformasi? Apa ini kerajaan sama macam kerajaan lain? Kerajaan UMNO. Kita kerajaan reformasi. Bila orang tegur, buat kalau betul, dan memang betul, ada kes orang ini memang terang-terang sokong Azmin. Apa tak ada orang lain menjadi ahli majlis? Ni baru ni di Ampang. Jadi penyelaras drone pula. Ini bukan sebarang jawatan. Ini jawatan government. It's a state government post, position yang datang dengan habuan, bukan habuan, dengan peruntukan dan sebagainya. And you give it to people yang ada very clear relationship dengan Zuraida, dengan Azmin. Macam mana? Kita nak bertarung, kita kena letak orang yang dalam posisi penting ini, orang yang sanggup bertarung. Sebab kita ada musuh kita jelas. Azmin itu musuh kita dan dia di Selangor. Dia berada di Selangor, dia masih bermain di Selangor. Dia masih menguasai beberapa posisi penting di Selangor. Dan kita kena bertempur dengan dia. Sebab itu kita kena lantik orang-orang yang sanggup bertempur. Kalau kita lantik orang yang pernah makan dengan tapak tangan dia, macam dia nak bertempur macam mana? Sebab tu dia pergi relax macam tu. It's not, tak bagus. Tak betul. Itu kerja gerak. Ini Abang Kamarudin. Dia gombak, dia tahu. Dia bawa kami masuk ke gombak. Ini kampung Nahoda punya taiko ni. Kan? Kalau kita tahu sejarah reformasi dulu di Gombak ni, kampung Nahoda lah kepala kan. You nak buat apa pun tak rujuk ke kampung Nahoda, you tak lepas. Ini kepala ni, tengok macam ni boleh tahan ni. Kan? Jadi dia tahu dan he come to me. Dia ni tak pernah ada jawatan apa. Orang lama. Anak murid Anwar Ibrahim, dia tolong sokong Anwar Ibrahim pasal itu je. Dia tolong daripada jauh. Azmin semua dia tolong, Amir semua dia tolong. Dia tak pernah pegang jawatan. Tetapi kali ini dia sendiri minta jawatan kat saya. Nak jadi ketua gerak ni. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tahan. Sebab dia tengok apa yang berlaku ni, tak ada. Kita tak berlawan, kita tak bertempur dengan pengkhianat-pengkhianat. It is important. Untuk berlawan dengan pengkhianat ini important. Dalam perjuangan, saudara, dalam perjuangan, cara kita berdepan dan menghapuskan pengkhianatan itu penting. Ini bukan perkara main-main. Sebab kalau kita gagal, terhapus satu perjuangan. Nak bina balik bukan senang. Ini pun dah hampir terlambat sebenarnya. Sebab itulah kita tak mastata'tum. Azmin ini mempamerkan ciri-ciri anti-reform, ciri-ciri bermewah, ciri-ciri elit, ciri-ciri yang tak melambangkan dia pemimpin parti reform ni lama dah. Tapi kita bertolak ansur dengan dia. Why? Because kita macam tak sebut dalam ayat Quran tu, kita tak sedaya upaya, tak bersungguh-sungguh. Cuba kita bersungguh-sungguh dulu. You nak jadi pemimpin parti, bawa agenda reform, you kena betul. Tak betul, we call you and you get out. Kita tak buat. Kalau kita buat, selamat lah. Tapi kita tak buat. Akhirnya tengok, saudara, sampai dia berhenti, masa tu dah hampir hancur parti. Ini saya tahu, saya round satu Malaysia. Walaupun saya bukan ahli parti je lah. Saya dah mohon lah, dalam proses lah. Jadi, tapi saya round satu Malaysia, saya jumpa pemimpin parti, pengasas-pengasas parti, kawan-kawan saya semua, 98-99. Saya dapat rasakan, hancur saudara, hampir hancur parti ini. Kerana sebab timbalan presiden dia khianat. Azmin itu timbalan presiden, bukan orang biasa. Timbalan presiden yang kita bagi ruang naik sampai timbalan presiden, dan dia hanya dipecat setelah dia hancurkan kita. Bayanganlah macam mana teruknya. Dan timbalan presiden lah sebenarnya yang sepatutnya jaga parti. Dalam mana-mana parti pun, yang menjaga parti, yang membina masa depan parti, yang menjaga disiplin parti, itu pengurusan parti, itu timbalan presiden, bukan presiden. Presiden jaga dasar negara dan sebagainya. Timbalan presiden jaga parti. Jadi timbalan presiden kita Azmin. Mana tak hancur parti? Hancur lah, sebab dia daripada awal dia bukan jaga parti, dia jaga diri dia. Dia jaga bina pengaruh dia. Dan ini kesilapan kita. Sebab apa? Ayat Quran tadi, in uridu islah mastata'tum. Islah ada, mastata'tum itu tak ada. Kita tak bersungguh-sungguh, kita sambil lewa, kita tak sedaya upaya. Allah bagi kuasa pada kita pun kita masih main-main. Sebab itu banyak yang terlepas.
sehingga akhirnya kuasa kita terlepas. Jadi saya dan kawan-kawan dalam GAT 98 kita mengambil iktibar daripada peristiwa itu, dan kita mahu mengutip pengalaman daripada sejarah itu untuk kita bina kekuatan balik. Kita tak ada apa-apa kepentingan. Kita di Shah Alam hari ini pun bersama Tengku Ahmad pun volunteer dengan kawan-kawan. Kita bermula di rumah beliau, dipanggil kawan bincang, diorang pun nak dengar dulu. Diorang ni pun boleh tahan semua, bukan terus sokong saya, bukan sokong apa usaha saya, dia nak dengar dulu. Teruklah saya kena malam tu. Banyak soalan nak kena jawab semua. Okey, dan betul clear untuk reform, jalan. Saya senang saudara, nak cerita pasal yang lalu sampai besok pun tak habis. Saya pun boleh cerita hal lalu. Saya pun banyak kisah saya tahu. Saya susah politik Anwar. Saya orang yang jaga parti ni, bina parti ni. Tahun-tahun masa Anwar dalam penjara saya. Jadi saya nak, kalau orang nak cerita pasal dulu, saya pun boleh cerita pasal yang lalu. Tetapi tak habis dan membuang masa kita. Kita melihat ke depan. Reform ini progresif. Itu elemennya, kita kena melihat ke depan. Ada yang kata, dulu saudara ada sejarah pengkhianatan, saudara juga khianat. Okey, saya boleh jawab tentang tu. Saya memang keluar parti, tapi tak pernah khianat dengan reform. Sebab itu saya masuk dalam BN, saya lawan. Saya saman Najib. Saya duduk dalam jawatan kuasa rasuah, saya bantai mereka. Sehingga akhirnya saya keluar dan saya lawan, saya saman. Masa tu Najib Perdana Menteri. Jadi saya tak pernah tinggal agenda reform. Tak apalah, kalau itu pun tak boleh terima, tak apa. Saya ada rekod itu, dan sebab itu mereka tak percaya saya. Okey, saya tak suruh mereka percaya saya. Saya minta mereka tengok apa yang saya buat. Kalau saya buat salah, apa yang saya buat ini salah, tinggalkanlah saya. Tak payah sokong saya, tak payah dengar ceramah saya, tak payah bersama dengan saya. Kalau saya nampak bercanggah dengan reformasi, bantai saya. Apa takut ke dengan saya? Saya bukan ada parti besar, saya bukan ada, tengoklah orang kiri kanan, saya bukannya ni semua pun kan, laih dah semua ni kan, tua dengan saya pun tak ada kuat, tak kuat. Parti tu lebih besar, apa yang masalah? Jadi judge apa yang kita nak buat. Kalau kita tak betul, langgar kita. Kalau nak tunggu, nak berspekulasi, nak cerita benda lama, nak banyak sangat imajinasi, sampai bila tak selesai. Kita nak bergerak. Musuh kita banyak, keliling ini. Anwar Ibrahim ni setiap masa ni, setiap saat ini, kelompok-kelompok ini macam-macam dia buat ni. Sampai ke saat ini, macam-macam dia buat untuk pastikan Anwar Ibrahim tak angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Macam-macam dia buat. Tapi insya-Allah Anwar Ibrahim pun bukan kesian. Kali ini insya-Allah kita doa je lah. Itu kerja kita. Tetapi kita jangan leka. Kita kena tumpu, buat gerakan, teruskan, dan bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan ini yang kita lakukan. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada malam ini, walaupun dalam keadaan COVID, dan masih ramai yang hadir, orang lama. Saya rasa cukup terharu. Saya ucap terima kasih kepada Tengku Ahmad, keluarga, kawan yang bagi ruang kepada saya dan Abang Kamarudin daripada Gerak Selangor, saya daripada Gerak Pusat untuk di Shah Alam hari ini. Dan saya minta, saya rayu kepada saudara untuk bantu kita demi perjuangan, untuk bina kumpulan, bergerak, seperti dulu. Kita mesti turun ke arkah umbi, kita mesti gerakkan, kita mesti berjumpa di kalangan kita. Kita pernah buat dulu 98, 99, kita pernah buat dalam suasana yang lebih getir, yang lebih susah. Dulu keluar belum tentu balik, sebab kena intercept dengan special branch kat tengah jalan. Sekarang ni tak ada, tak susah. Tapi kita kena bergerak, sebab there is no alternative to that. Tidak ada jalan pintas. WhatsApp, Instagram tak cukup. Kita kena bergerak, kita kena berjumpa, kita kena gerakkan. Barulah semangat perjuangan dan reform itu akan muncul. Dan kita perlukan itu, saudara. Sebab cabaran kita besar. Walaupun Anwar diangkat menjadi Perdana Menteri, ia bukan titik nokta. Kelompok-kelompok anti reform ini akan bekerja sama, akan mungkin lebih kuat bersatu untuk memastikan kita kalah. Dan mereka akan menggunakan balik agama, menggunakan balik isu kaum, dan ini menghambat kita. Walaupun kalangan educated, jangan cerita yang kampung lah, yang di jauh-jauh saya pergi, yang dekat ini pun, yang belajar tinggi pun kan, cerita sikit je bab kaum, boleh terbabas. Dan ini cabaran kita besar, dan this is important, dan kita kena bantu Anwar. Tak mudah bagi dia juga, sebab itu kita kena bersama. Dan saya harap dengan pertemuan pada malam ini di Shah Alam, kita akan dapat sedikit sebanyak menyatukan kekuatan sesama kita
dan bergerak selepas ini untuk akhirnya kita mencapai matlamat akhir kita untuk menjayakan agenda reform dalam negara Malaysia dan mengangkat dan menobatkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri di negara ini dan benar-benar melakukan reform, islah dan perubahan di negara kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe